Bila rasuah menurun, negara akan duit banyak. Bila rasuah meningkat, negara kurang duit. Sebab duit pergi mana? Pergi kepada menteri-menteri, pegawai-pegawai tinggi, orang-orang politik. Ukuran berjaya atau tidak, bukan kita yang ukur kita. Ustaz Hadi kata kerajaan sekarang telah menjalankan tugas dengan sempurna. Dia beri markah kepada dia. Ni orang gila macam ni. Markah beri oleh orang lain. Yang kata, kalau tak selamatkan tabung haji, bahaya rating ekonomi kita akan jatuh. Kerana tabung haji ada harta lebih kurang 80 bilion. Tak sampai 40 ringgit. Betul ni orang yang ada isteri siam. Dan orang Thailand pun sekarang dah tak mau kerja di Malaysia. Sebab dia dapat 1,000 ringgit, dia balik sana tinggal 700. Kalau betul-betul merosot ekonomi kerana kurang hasil, kurang ni tak apa. Kita bimbang kerana rasuah berluasan. Kita bagi 5 tahun lah sebab janji itu 5 tahun. Misalnya kita kata nak kurangkan tol. Tahun setengah kita kurangkan 20%. Tol semua kita perbetulkan balik tabung haji. Audit negara tahun ini mengesahkan bahawa tabung haji waktu itu di zaman menterinya Mujahid Rawat telah berjaya meletakkan dalam landasan yang betul. Walaupun ustaz-ustaz daripada Shah Alam yang duk hantam tabung haji sampai menangis kata Cina dah ambil alih, dia tak minta maaf pun. Bila ketua audit negara mengesahkan bagaimana tabung haji itu diselamatkan, tak minta maaf. Ustaz-ustaz cabur ni. Boleh diperlihatkan bagaimana pentadbiran zakat di Pulau Pinang, bagaimana majlis agama yang berjalan, bagaimana bantuan ke sekolah agama, bagaimana sekarang Pulau Pinang boleh buat jalan raya yang nilai 400 juta dibuat oleh kerajaan negeri. Kerajaan negeri. Nak pergi ke balik pulau lintas, dibuat oleh kerajaan negeri. Kenapa dia ada duit? Dia tutup lubang-lubang rasuah. Perang dengan Yaman bukan bawa United Nations. Saya yakin itu melalui pembelian. Jadi bila terbuka kepada beli, mimpi boleh dibeli, negara ini boleh dijual. Itu yang paling besar. Bila rasuah berleluasa. Hakim Timang Tara, Tan Sri Profesor Dr. Muslim Yaakob ini, Tengku Zafrul tak layak langsung jadi Menteri Keuangan dibandingkan dengan Lim Guan Eng. Tapi kalau kita tanya pada orang PAS, Lim Guan Eng kapal Cina. Bila rasuah menurun, negara akan duit banyak. Bila rasuah meningkat, negara kurang duit. Sebab duit pergi mana? Pergi kepada menteri-menteri, pegawai-pegawai tinggi, orang-orang politik. Itu dalam parlimen ketika Datuk Seri Anwar Ibrahim sedang berucap, saya kata Datuk Seri Anwar, saya nak belajar bagaimana nak ada duit sebanyak 900 juta jadi menteri. Bekas menteri wilayah boleh beri duit poket kepada orang yang jumpa dia 2 juta. Bagaimana yang disebut oleh Datuk Fakhur Razi tadi, bila meninggal dunia, mak dia tuntut 1 bilion. Mana ambil duit ni kalau tak curi? Bila menteri curi, pegawai tinggi curi, negara akan miskin. Pemimpin akan kaya. Ini berlaku di negara Arab. Pemimpin Arab kaya-kaya. Tapi nak jaga keselamatan negara, swasta kepada Amerika, swasta kepada Britain, swasta kepada Perancis. Mimpi mereka kaya. Tetapi negara-negara yang berakhlak Islam, rakyatnya 5 juta, 7 juta, 10 juta, negara tu kaya. Tadi saya sebut dalam taklimat kita tadi. Malu bila kita nak baca sejarah Angela Merkel, Chancellor Jerman Barat, Jerman, negara yang terkaya di Eropah. Bagaimana kehidupannya? Dia betul-betul makan gaji. Orang gaji di rumah pun tak ada. Dia dengan suami dia basuh pinggan, lipat baju dan sebagainya.
Pelarian Islam, orang Islam masuk ke Jerman berjuta. Bagaimana mereka melayan orang-orang Islam. 3 perkara ni selesai. Roti kepada orang makan. Iaitu makanan, pakaian dan tempat tinggal. Selesai. Macam mana mereka bimbing pelarian? Banyakkannya orang Islam masuk ke Jerman. Ini negeri yang tak bercakap pun. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun. Kalau dulu kita duk hafal ayat tu. Tapi mereka mempraktiskan apa yang dipraktiskan oleh kerajaan-kerajaan Islam yang membawa kemajuan terdahulu. Inilah hadirin sekalian yang kita berempas pulas cuba buat perubahan. Akhirnya kerajaan yang korup berjaya dijatuhkan pada tahun 2018. Berjayakah kita? Ukuran berjaya atau tidak, bukan kita yang ukur kita. Ustaz Hadi kata kerajaan sekarang telah menjalankan tugas dengan sempurna. Dia beri markah kepada dia. Ni orang gila macam ni. Markah beri oleh orang lain. Macam kita lah, kita jawab periksa. Yang memberi markah, cikgu. Ataupun kita jawab SPM yang memberi markah, lembaga peperiksaan yang periksa. Bukan kita periksa sendiri. Kalau saya jawab, saya periksa, saya bagi 100% lah. Semua A+. Tapi cikgu ataupun orang yang menguasai kertas kita tu menilai jawapan kita betul atau tidak, perbuatan kita atau betul atau tidak. Kita lihat tahun 2018 kedudukan dipanggil apa ni, persepsi indeks rasuah Malaysia ke tempat 61. Tahun 2019 kita ambil alih, jatuh ke tempat 51. 10 mata kita dapat turunkan. Kita dapat turunkan persepsi rasuah diukur oleh badan antarabangsa. Macam juga ekonomi diukur oleh badan macam Badan Perniagaan, Bloomberg, ataupun apa ni, indeks ekonomi. Apa dipanggil apa tu? Moody. Dia ukur rating indeks. Itu Lim Guan Eng kata, kalau tak selamatkan tabung haji, bahaya rating ekonomi kita akan jatuh. Kerana tabung haji ada harta lebih kurang 80 bilion. Kalau jadi apa-apa kepada tabung haji, rating kita akan jatuh. Oleh itu Lim Guan Eng sebagai Menteri Keuangan, dia cadangkan dalam mesyuarat kabinet, masuk beberapa bilion supaya tabung haji dapat diselamatkan. Supaya rating agensi Malaysia ni kekal, maka nilai mata wang kita bolehlah kekal dan kita nak buat pinjaman dan sebagainya adalah dipertimbangkan kerana rating kita berada di tahap yang baik. Kemudian kita lihat pada tahun 2020 kedudukan 461 kepada 51. Artinya jatuh begitu dahsyat sekali. 10 mata. Kemudian tahun 2020, masa Haji Hadi memerintah ni, tak sampai setahun, jatuh lagi 6 mata. Artinya bila indeks ni jatuh, artinya rasuah makin meningkat di Malaysia. Indeks ini dibuat oleh orang lain, pemerhati di dunia. Mereka ni ada accountant, ada semualah pihak yang memerhati. Bukan kita bagi markah pada kita. Kalau saya bagi markah sebagai Menteri Pertahanan, saya lah yang terbaik. Tapi tak boleh orang lain yang menilai. Saya hanya dapat tahap sederhana. Okeylah tu. Tapi kalau saya bagi markah, saya akan bagi markah saya lah yang terbaik. Ini Ustaz Hadi kata kami nombor 1. Lah. Dunia bagi jatuh markah begitu dahsyat. Dia kata dia nombor 1. Jadi ini, tahun ini belum keluar lagi nih. Rating agensi ataupun transparency index belum keluar lagi tahun ini.
Saya ingat kalau keluar tahun ni lagi teruk. Saya tidak tahu berita ni benar atau tidak. Kalau benar memang dahsyat. Kalau benarlah Malaysia menghadapi masalah besar, katanya Malaysia rekomen seorang untuk hantar duta ke Indonesia, Indonesia tolak. Kan katanya dia rekomen juga untuk ke satu lagi Switzerland, juga ditolak. Saya tak pasti lagi, kita akan soal di parlimen nanti. Kalau benarlah benda ni berlaku, artinya Malaysia berada di tahap yang cukup dahsyat. Indonesia pula sedang meningkat. Hari ini, mana berita tadi, dia telah umumkan bajet untuk pindahkan ibu kota Indonesia, Jakarta, ke Kalimantan. Lebih 300 bilion belanja nanti akan dibuatkan ibu negara baru. Sekarang di Jakarta, minimum upah untuk buruh di sana sudah $400. $400 lebih kurang 1,700. Dan orang di sekitar Jakarta takkan datang lagi bekerja di sini kerana upah di sana lebih tinggi. Yang akan datang di sini daripada pulau-pulau yang jauh daripada Jakarta. Dengan perkembangan ekonomi berlaku di Indonesia, kita nak dapat orang gaji pun payah. Sekarang 1,300 sehingga 1,500. Dan nak kena bayar agensi, kita kena habis dekat 10,000. Barangkali kalau mereka tuntut sampai dekat 2,000 nanti, rakyat kita pula akan pergi bekerja di Indonesia. Saya berceramah ini depan Tun Mahathir dalam Jelajah Harapan yang kita round dulu. Masa itu orang gelak, orang ingat main-main. Tapi sekarang dia kata, lah ya, tak lama lagi kita kena pergi kerja di Indonesia. Jurutera kita sekarang yang graduate, yang bawa Mat Salmi, 1,800, 2,000, swasta. Bayar zaman Datuk Fakur Razi. Kalau 20 tahun dulu 1,800, tinggi lah tu. Duit kita $1, RM2.50. Sekarang $1, RM4.20. Dan Thailand lah. Dulu kita pergi bawa RM50, sonok lah, buah poket atas. Sekarang orang Siam tengok RM50, tak mahu lah. Tak sampai RM40. Betul, ini orang yang ada isteri Siam. Dan orang Thailand pun sekarang dah tak mau kerja di Malaysia sebab dia dapat RM1,000, dia balik sana tinggal RM700. Kalau betul-betul merosot ekonomi kerana kurang hasil, kurang ni tak apa. Kita bimbang kerana rasuah berleluasa. Pelabuh makin lari. Katanya Hyundai dah mula lari, Amazon dah mula lari. Banyak lagi. Kalau ini berlaku apa nak jadi pada rakyat kita, ditambah pula dengan COVID, ditambah pula dengan malapetaka banjir baru-baru ini. Banyak lagi syarikat-syarikat yang tutup, yang gulung tikar. Dan rasuah pula tak dapat dikurangkan, bahkan makin hebat. Tuduhan sekarang ni kepada apa tu, SPRM, ketua nombor 1. Hari ini dia kata dia bebas sebab yang siasat dia. Dia siasat dia, bebas dia. Macam itulah lebih kurang. Dia tulis sekalian, perkara ni perkara besar yang kita kena hadapi. Dan kita telah mulakan. Sebab itu kita lihat misalnya bila kita bertindak, sebab kita ada manifesto. Manifesto ni janji. Janji ni kemungkinan kita tak dapat capai 100%. Tetapi sekurang-kurang 70 hingga 80% kita boleh capai. Tapi kena beri 5 tahun lah sebab janji itu 5 tahun. Misalnya kita kata nak kurangkan tol. Tahun setengah kita kurangkan 20%. Tol semua kita perbetulkan balik tabung haji. Audit negara tahun ini mengesahkan bahawa tabung haji waktu itu di zaman menterinya Mujahid Rawat telah berjaya meletakkan dalam landasan yang betul. Walaupun ustaz-ustaz daripada Shah Alam yang duk hantam tabung haji sampai menangis kata Cina dah ambil alih, dia tak minta maaf pun
Bila Ketua Audit Negara mengesahkan bagaimana tabung haji itu diselamatkan, kita minta maaf, ustaz-ustaz cabur ni. Sekarang ni kita lihat apa yang berlaku di dunia Islam. Orang Islam bukan ikut agama asal yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, tapi ikut agama lebay-lebay. Lebay-lebay ini menguasai keadaan. Sebab itu mereka tafsir ikut suka mereka. Yang paling bahaya tafsir tadi, kita sepatutnya berlomba. Fastabiqul khairat. Setiap kali konvensyen kita, ayat ini kita kemukakan kerana kita nak berlomba. Patutnya orang Tionghoa boleh buat workshop yang begitu baik. Kita kena lawan buat sebaik mereka. Kalau tak melebihi pun standing. Kalau India boleh buat kedai rempah yang begitu dahsyat, kita kena lawan, berusaha supaya kita boleh buat juga kedai rempah. Bukan buy Muslim first. Lepas tu nak balik raya di Kelantan, kereta tak siap, bawa pemain Cina juga. Kalau tak pergi ke pemain Cina tu, pakai tak balik raya lah. Tapi pelomba tu tak ada. Akhirnya mengeluarkan fatwa yang boleh merosakkan ummah. Orang Islam jahat macam mana pun, dosa macam mana pun, dia ada pintu taubat. Orang bukan Islam baik macam mana pun, dia tak ada pintu taubat. Apa arti itu semua? Kita boleh sokong orang Islam walaupun dia jahat. Kita tak boleh sokong orang bukan Islam walaupun dia baik. Mana ada sifat fastabiqul khairat lagi? Akhirnya nak kekal memerintah, inilah main isu perkauman. Bahaya DAP. Masjid yang dilihat bersih, pentadbir baik semuanya sekarang ni di Pulau Pinang. Kenapa Pulau Pinang boleh tunjukkan kebolehan mereka? Di bawah Pakatan Rakyat, kemudian Pakatan Harapan. Karena mereka menang sudah 3 penggal. Penggal pertama, hampir setiap hari Jumaat demonstrasi. Apa nak jadi pada Melayu? Apa nak jadi pada Islam? Apa nak jadi pejabat zakat kita? Yang demonstrasi tu budak kita dululah. Hantar replikan najis kepada Ketua Menteri. Datang habis penggal 2008-2013, Pakatan Rakyat menang lagi. Demonstrasi dah kurang dah. Jadi hantar memorandum je. Kemudian masuk penggal kedua menang lagi, masuk penggal ketiga, demonstrasi tak ada dah. Sebab apa? Boleh diperlihatkan bagaimana pentadbiran zakat di Pulau Pinang, bagaimana majlis agama yang berjalan, bagaimana bantuan ke sekolah agama, bagaimana sekarang Pulau Pinang boleh buat jalan raya yang nilai 400 juta dibuat oleh kerajaan negeri. Kerajaan negeri. Nak pergi ke balik pulau lintas, dibuat oleh kerajaan negeri. Kenapa dia ada duit? Dia tutup lubang-lubang rasuah. Ini yang kita cuba nak buat. Kalau kita memerintah hari itu, lepas 22 bulan sampai 5 tahun, saya yakin indeks rasuah, transparency index ini akan turun lagi. Dan negara akan makin banyak duit. Sekarang nak banyak duit macam mana? Kita kena bayar bunga kepada interest kepada 1MDB. Berapa puluh bilion. Kenapa? Duit tu ke mana? Datang mana duit tu tak tahu. Akhirnya akibat rasuah, mimpin negara luar boleh beli mimpin Malaysia. Belilah tu yang hantar tentera bersama dengan Arab Saudi untuk pergi lanyak Yaman. Saya jadi Menteri Pertahanan, saya tarik balik. Sebab kita boleh hantar tentera keluar dengan keputusan United Nations. Bawa bangsa-bangsa bersatu. Okey, di UNIFIL, Lebanon ada. Di Somalia dulu ada. Sempadan Kuwait, Iraq ada. Itu kerana di bawah United Nations. Tapi perang dengan Yaman bukan bawah United Nations. Saya yakin itu melalui pembelian. Jadi bila terbuka kepada beli, mimpin boleh dibeli, negara ini boleh dijual. Itu yang paling besar. Bila rasuah berleluasa.
Rasuah ni bukan main-main, bukan perkara kecil, hadirin sekalian. Kita lihat lagi. Saya dah sebut di Shah Alam malam ini, saya nak ulang perkara ni penting. Yang disebar sekarang dalam YouTube. Pandangan Tan Sri Profesor Dr. Muslim Yaakob. Dia ini Presiden Mahkamah Timbang Tara. Dia bandingkan Menteri Keuangan Lee Guan Eng dengan Tengku Zafrul. Dia kata Tengku Zafrul dia mentadbir seperti bank. Kalau orang tu tak boleh bayar, bankrupt. Tapi Lim Guan Eng mentadbir bank dan juga politik. Bila dia merayu ada Bumi Putra yang kalau tak bayar bulan ni, dia boleh diisytiar bankrupt. Dia ambil rayu yang pada Lim Guan Eng. Lim Guan Eng tolong selesaikan masalah itu. Kata Timbang Tara, Tan Sri Profesor Dr. Muslim Yaakob ini, Tengku Zafrul tak layak langsung jadi Menteri Keuangan dibandingkan dengan Lim Guan Eng. Tapi kalau kita tanya pada orang empat, Lim Guan Eng kapal, Cina. Ni bila kita main suku kaum, dia tak boleh lihat dah kebaikan. Ini rasuah menyeleweng 900 juta lebih. Dia Melayu. Hidup Melayu. Apa hiduplah kami mampu. Ni bila pelabur-pelabur tak mari Malaysia kerana corruption, kerana sistem ini. Esok anak-anak cucu kita nak kerja mana? Makanya Nabi Indonesia. Mereka pula esok ni setrika muka anak-anak kita pula demonstrasi di sini. Sebab anak kita jadi parti. Ni kita lihat dulu tahun 60-an Haji Nan tak beranak ke. Orang bila orang pelekeh orang tu, apa ni kamu ni, pakaian kamu macam orang petani. Orang petani ni mari upah tanam padi, upah banting padi di Kedah ni. Pukul padi. Duduk serumah. Dia beradik mereka lah kot. Jantan betina kadang tu share kain batik. Dr. Salmi, kain batik share. Jadi bila pakai lagi, hampa seorang petani. Sebab mereka susah di sana. Mereka main cari makan di sini. Di Melaya. Di Tanjung Tanah Melayu di Malaysia. 70-an ada lagi. 80-an, 90-an mereka dah balik. Tahun 2000 kata mereka datang semula. Datang kali ini sebagai toke-toke Tom Yam. Betul ke tak? Tengok jalan nak pergi rumah apa? Jepang Kola. Kedai Tom Yam terbesar sebab dia. Nama apa? Salah Klasik. Siapa punya tu? Duk orang tok duit kot. Kampung Pedu kot orang sana. Dia buka kedai Tom Yam beda Perlis sampai ke Sabah Sarawak. Mereka datang sekarang sebagai peniaga. Ada lagi lah yang ambil upah bekerja ada, tapi dah tak banyak. Kerana mereka dah boleh mengembangkan perniagaan. Kita tak boleh kata hari sekarang, hampa ni siapa orang tani pakai hampa. No. Kenapa perubahan ekonomi di negeri dia? Sebab kita jadi pusat tumpuan orang cari makan. Kita bimbang sekarang ni dengan indeks rasuah yang sedang menurun di Malaysia ni. Maka pelabur-pelabur asing akan berfikir dua kali untuk datang. Dan politik pula tidak stabil. Kalau 6 orang je lari, Mai Sabri jatuh. Politik pun tak stabil. Kita tengok banjir berlaku baru ni, 3 hari mula tu macam tak ada kerjaan. Nadma kata begini, menteri ni kata gini, menteri ni kata gini. Menteri yang jaga ayak pergi umrah. Yang naik tu ayak bukan api. Menteri yang jaga ayak, menteri PAS ni. Selalunya apa tu? Nak sebut kadang tergeliat lidah. Aulawiyat. Didahulukan yang mana? Haji wajib. Ada perkara terhalang. Tambangkah masalah pergaduhan di jalan kau boleh tangguh. Umrah sunat dan masa kerja dia lekat 9 bulan. Kenapa nak pergi masa banjir kamu menteri air? Ayam.
Ayat dalam sekitar lah. Kalau saya Perdana Menteri, saya pecat menteri ni. Saya pecat. Pasal apa? Tak bertanggungjawab. Tapi pergi buat umrah balik kena COVID, cuti lagi. Ada timbalan menteri cuti sampai 2 bulan. Kenapa? Tak boleh pecat. Tak boleh ambil tindakan. Sebab bol dia dipegang. Ambil tindakan pada orang kami, 6 orang kami lari, hang jatuh. Jatuhlah. Buatlah apa-apa menteri-menteri ni tak ada masalah. Datang pula ulama besar yang jaga Timur Tengah. Pemerintahan kita dia adalah dasar yang betul. Semuanya menjalankan kerja dengan baik. Jadi dia bagi markah kat diri dia. Sebab itu tadi sekalian, kerajaan yang kita usahakan itu dikhianati di tengah jalan. Sekarang kita kena kempen semula untuk ambil balik pilihan akan datang. Boleh ke tak kita kena usaha. Kalau mereka terus menang, dengan orang yang sama, watak yang sama, memerintah negara kita, acuan yang sama, tak ada perubahan, kita bimbang. Kampuchea akan potong kita. Kampuchea. Ni hadu junjung kain jual mata kampung tu. Lah kita nampak korang lah mereka kan. Korang lah hadu jual kain mata tu. Mereka dah mula ada kerja. Bola tak kira lah. Tu dulu orang petani kita duk perli mereka. Mandi ayak kubang. Kain batik syekh jantan betina. Lah nak perli mereka. Kantor Yam. Dia pergi kedai petani tu. Di kota Damansara tu. Ya Allah, kedai petani tu. Wanida Tom Yam. Penuh. Semua pekerja dia dibawa orang petani. Tahu Rabita? Ha? Tak tahu aku, saya bawa makan dah 16 kali dah kedai tu. Jadi ini artinya mereka datang sebagai peniaga. Sebab dulu mereka datang susah, mereka datang ambil upah. Kalau mereka ada duit, mereka ada modal, mereka boleh buka perniagaan. Jadi kita sekarang menimpa orang Kampuchea, junjung kain merata perempuan mereka. Barangkali 5-6 tahun lagi dia datang sebagai pelancong dan datang sebagai peniaga. Jangan kita pula terpaksa ke Kampuchea untuk ambil upah. Sekarang yang sedang berlaku, golongan profesional kita sudah mula berpindah ke Indonesia. Sebab apa? Sebab diantaranya rasuah. Berapa menteri daripada parti Islam, 2 orang masuk jail. Daripada PKS. Kira menteri ke tak menteri? Dengan Jokowi dia tak kira. Ada kes, ada hukum cukup, masuk. Dia lawan rasuah sampai begitu rupa. Dan calon-calon akan datang di antara yang terkenal di Indonesia lepas Jokowi, saya tak tahulah banyak orang, tapi di antaranya ialah tokoh wanita juga. Wanita juga sekarang sedang muncul. Kemungkinan dia akan menjadi calon presiden. Iaitu seorang Datuk Bandar di Surabaya yang berjaya menyelesaikan masalah kemiskinan, warung haram dan sebagainya. Dilihat kejayaan sebegitu rupa. Seperti yang dulu ni Ahok dan Jokowi melakukan perubahan itu di Jakarta dan di Solo. Ini mereka lihat di situ-situ siapa yang akan dipilih sebagai presiden yang akan datang. Dan memang ketokohan wanita-wanita ini kita nampak memang terserlah bila mereka menjadi pemimpin. Artinya mimpin bukan soal jantina, soal kualiti kehebatan mereka. Ini yang berlaku di New Zealand dan sebagainya. Sebab itu hadirin sekalian, soal rasuah ni perkara besar, jangan main-main. Sebab itu kita daripada Pakatan Harapan dan rakan-rakan yang lain yang akan bersama nanti, kita di antara manifesto kita akan tekankan soal rasuah ini. Sebab negara-negara Eropah yang berjaya itu, semua rasuah mereka indeks 9.5% ke atas. Macam Singapura, lebih 15 tahun indeks rasuah mereka berada 9.5% ke atas. Kita makin ke bawah, makin ke bawah, makin ke bawah. Ini yang kita lihat macam dia main apa-apa isu perkauman. Dan kita harap
Soal rasuah ni perkara besar dan kita jadikan untuk kita membersihkan, mengurangkan. Orang kata Allah cakap rasuah, anak hang pun kena jenayah. Memang anak saya kena tangkap dulu. Waktu tu saya menteri. Ramai kawan-kawan kata, pergilah jumpa Ketua Polis Kuala Lumpur, pergilah jumpa Ketua Polis Negara. Saya jumpa dalam majlis-majlis, saya tak bercakap anak saya. Saya kata anak saya dah didakwa di mahkamah, sila saya dia hadaplah kes itu seperti rakyat Malaysia yang lain. Kata peguam saya, Bang Mat, telefon sepatah ya ke Ketua Polis, selesailah benar ni. Saya kata no. Ini sikap kita. Pegawai saya kan kalau kena, terpaksa hadapi. Karena ini adalah undang-undang yang kita mau ianya berjalan. Ada orang anak menteri pukul orang. Teruk. Ada kes. Kita tahu. Ada yang terlibat sampai membawa kepada akhirnya kepada kematian. Tak ada kes. Kenapa? Karena ada kautim. Negara mana pun kalau ada kautim jalan bawah, sampai berlakulah bila-bila. Najib mereka tak boleh buat apa. Kerana kesnya internasional. Amerika tahu berita, tahu Singapura, tahu New Zealand, tahu Australia, New Zealand. Semua ada kes YNDB ni. The biggest scandal in the world. Rasuah. Tak dapat nak buat sorok. Hari ini dia nak cari popular, dia pergi Taipusam. Eloklah ulama keluarlah satu fatwa. Sebab Taipusam ni peraya agama. Saya pun rapat dengan kawan-kawan bukan Islam. Kawasan saya tu penuh. Ramai dengan India, China dan sebagainya. Ulama kita dah beri panduan. Yang mana perayaan agama, yang mana perayaan kebudayaan. Ini serahlah pada ulama. Serah pada Dereh. Ustaz Dereh. Al-Fadil, Tuan Guru Idris Ahmad. Ni, 5 perut buah petai. Buta perut tak ada akai. Itu bahasa dia dulu. Sekarang barangkali ayat tu kembali kat dia. Itu bahasa dia bila dia bercakap gitulah. Dan ulama-ulama dalam UMNO tak boleh bercakap sebab mulut penuh dengan sabun. Lah mulut dia lah duk keluar semua. Kalau bercakap, sabun terkeluar. Ini kita harap itu hak mereka lah. Mereka punya pasal. Bagi kita, kita kena bekerja, pengaruhi rakyat. Kita boleh buat perubahan. InsyaAllah ada keazaman. Kelemahan memang ada. Tetapi kita tentu kita kemukakan pemerintahan yang lebih baik. Terutama sekali, kita kena pergi kepada konsep berlomba untuk buat kebaikan. Kalau orang bukan Islam tu amanah baik, dia boleh memimpin di tempat yang tertentu. Apa salah bagi kat dia? Kalau orang kita korup, rasuah dan sebagainya, mesti dihukum. Tak kira lah bangsa kita ke apa disebut oleh. Saya sebenarnya bila dengar ceramah Ustaz Ridwan, saya rasa seronok. Pasal apa? Saya ni dah nak masuk 7 siri bersama dengan Datuk Fakur Razi, Datuk Ma'e. Berapa lama lagi Allah nak beri izin kita hidup, wallahu alam. Tapi bila ada yang mudah-mudahan dibangun dengan hujah-hujah yang lebih baik daripada kita, itu sebenarnya masa depan amanah cukup cemerlang. Kita ada Asmirul, kita ada apa itu ustaz kita tu, Ustaz baru. Ustaz Wan, Ayah Jinan ni pertengahan dah. Dia orang kata Maghrib, kami Isya, dia Maghrib lah. Itu. Kita ada anak-anak muda ni yang kita nampak akan bangun terus memimpin. Tapi kalau kita dengar ucapan mereka, Allah mak teruknya anak muda aku ni, kita rasa bahaya. Kalau boleh aku ni janganlah mati lagi. Tapi bila kita tengok pelapis-pelapis kita ni, kita redha serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting kita akan terus berusaha berjuang hingga ke akhir hayat. Itu yang paling penting yang kita mau generasi muda terus. Sudah pasti insya-Allah Islam yang sebenar akan muncul semula. Kita sedih melihat belah negara Arab. Tapi kalau tuan-tuan pergi di sebelah selatan Rusia sekarang, melihat kegembiraan. Boleh semayang raya sampai 100,000, 200,000 di Moskow. Perubahan-perubahan di sebelah sini. Di sebelah Khurasan, di sebelah selatan Rusia.
Di sebelah-sebelah sini kita lihat ketamadunan Islam sedang muncul. Jadi kita lihat itu semua pertarungan ini, kita yakin kalau kita letak landasan yang betul, Islam dan umatnya akan muncul semula. Tapi bukan acuan UMNO PAH yang ada sekarang ni. Sorry Mori lah. Walaupun kita duduk dalam parti itu begitu lama, kita nampak, kita dah bawa tadi disebut laisa minna man da'a ila asabiyyah. Kita dah cakap dah tu. Lah patah balik. Jangan. Kita boleh terima amanah, kita boleh terima PPBM, kita boleh terima UMNO, tapi tak boleh dengan DAP. Bahaya DAP. Apa kesalahan DAP? Kerana dia menang banyak. Kalau dia menang 3-4 kursi, tak bahaya. Dia menang 40 lebih. Nak buat macam mana? Parlimen demokrasi mengizinkan begitu. Menang banyak salah. Bahaya. Sebab apa bahaya? Tak tahu. Sebab mereka tak boleh perintah. Dengan acuan yang kita bawa pada menjelang pilihan 2018. Acuan ini mesti dijulang kembali. Rakyat mesti bersatu menolak rasuah, korupsi, perkauman yang sempit. InsyaAllah kita akan membawa satu pembaharuan pada masa yang akan datang.